Sebab itu gambaran yang cukup jelas. Namun kita nak bersama dengan dua lagi tokoh untuk berbincang tentang hal ini. Bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Ashkin Ahmad Kamal, Koordinator Bidang Sumber Air dan Alam Sekitar Pengajian Kejuruteraan Awam, Kolej Pengajian WTM Shah Alam, dan Dr. Kamruzaman Muzani, Pensyarah Jabatan Perubatan Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan WTM Kampus Sungai Buloh bersama kita. Saya percaya tadi kita dah dengar sedikit sebanyak luahan hati peniaga kan, bila kata harga naik sampai RM3.50 pun mereka rasa macam dah bebanan kan, disebabkan kenaikan harga minyak itu sendiri. Jadi mereka terpaksa kadang-kadang hitar semula minyak tu. Saya nak tanya satu, buat soalan pertama. Apa sebenarnya yang dikatakan minyak kitar semula ni? Kadang-kadang kita tengok takut salah terma kan. Namun yang sebenar takrif kita semula tu macam mana? Ikut piawaian ni. Okey, macam ni Fitri dengan Fariha. Okey, sebenarnya minyak kita semula kalau dari segi academicians macam saya, saintis ataupun environmental manager lah kan, kita melihat kepada minyak kita semula tu adalah satu benda yang positif. Okey. Saya ada sharekan satu slide jugalah, cuma tak appear pula kat sini. Nanti kita tengok kat situ. So positif tu maksudnya kenapa ia boleh diguna semula untuk menjadi tenaga baru ataupun menjadi untuk kegunaan seperti sabun, digunakan untuk menjadi sabun, lilin. Itu adalah perusahaan yang dibuat oleh small medium business lah. Okey. Jadi di mana di sini saya perlu menerangkan dengan lebih jelas kenapa kita hari ini fokus kepada minyak kita semula adalah minyak yang dipanaskan berkali-kali. Okey, minyak yang dipanaskan berkali-kali itu yang term kita guna bahaya minyak kita semula tajuk kita hari ini kan. Okey, jadi saya akan lebih kepada menghuraikan dalam aspek alam sekitar lah, impaknya kepada alam sekitar dan macam mana dia menjejaskan kelestarian alam sekitar itu sendiri. Dan Dr. Kamal akan pergi kepada lebih huraian kepada kesihatan lah nanti. Okey, baik. Okay. Kita pun itulah tak sabar nak tahu kan kesihatan ni. Jadi bila kita diulang masak sebegitu, jadi orang kata okey, ada yang kita baca kalau sumber viralnya dia boleh menyebabkan kanser. Yang ni akan buat itu dan ini. Jadi semua orang macam, tapi tak ada sumber rujukan yang sahih kan. Jadi macam mana penjelasan secara ilmiahnya doktor tentang kesihatan minyak masak yang dipakai berulang kali ini dan impak kepada kesihatan? Okey. Secara general, secara amnya, penggunaan minyak masak yang berulang kali, maksudnya kita melakukan pemanasan berulang kali, sememangnya tak disangkal lagi memang akan menyebabkan kemudaratan kepada kesihatan. Okey, kita ambil rata-rata kebiasaan kita guna minyak masak jenis sawit, minyak sawit olin. Minyak masak sawit dia mengandungi asid lemak tepu dan lemak tidak tepu. Apabila dipanaskan pada suhu yang tinggi, so dia akan membebaskan bahan toksik dan radikal bebas. Okey, sebagai contoh bahan radikal bebas ini akan menyebabkan berlakunya penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi, obesiti, sakit jantung dan hati berlemak. Maksudnya kita panggil fatty liver. So di mana fatty liver ni akan menyebabkan fungsi hati merosot. Okey, selain pada itu dia juga mengandungi menyebabkan paras kolesterol meningkat, paras lemak jahat kita panggil LDL. Meningkat dan paras HDL menurun. Yes, HDL menurun, paras lemak baik menurun. So ini akan menyebabkan satu fenomena penyakit yang kita panggil aterosklerosis, di mana aterosklerosis ini disebabkan mendapan lemak pada dinding salur darah. So dia akan menyempitkan salur darah, so akan mengurangkan peredaran darah ke seluruh organ badan. So ini akibat buruk dia akan menyebabkan stroke, serangan sakit jantung dan lain-lain. Dan berbalik kepada radikal bebas tadi, so dia akibat daripada pemanasan minyak kan saya katakan sebentar tadi, nanti saya akan ulas lebih lanjut mengenai apa bahan berbahaya yang terkandung semasa pemanasan. So ini yang doktor cakap ni adalah kesan kalau minyak tu banyak kali pakai. Ya, betul. Maksimum berapa tu? Maksimum. Okey. Untuk menjawab persoalan ni, saya ingin berkongsi satu kajian yang telah dilakukan dan ia menunjukkan penggunaan minyak masak 5 kali. Sebanyak 5 kali kita menggorengkan, memanaskan sebanyak 5 kali minyak masak yang sama, dia akan mengurangkan
kadar vitamin E sebanyak 98% banyaknya. berbanding Tinggi kan? berbanding daripada minyak asal sebelum dipanaskan. Okey. So bukan itu saja, dia bukan menurunkan nutrien, dia akan meningkatkan radikal bebas dan bahan toksik dekat dalam minyak, di mana dia akan memudaratkan kesihatan. So saya sarankan apa orang cakap, penggunaan minyak masak yang ideal adalah sebanyak 2 hingga 3 kali. 2-3 kali je, Mak. Ia lebih praktikal lah. Ia lebih praktikal. Kalau macam di setengah tempat macam hitam ya, rasa dah 70 kali tu. Oh, betul. Dia ulang-ulang 10 kali. untuk selain boleh jimat kos kan. Baik, itu terhadap kesihatan, ulang kali dan sebagainya. Tadi Prof kata kepada asalnya kepada alam sekitar. Bagaimana penggunaan ini boleh memberi kesan kepada alam sekitar kita ni? Okey, so tadi macam yang Dr. Kamaru mention tentang sebutkan tentang components bila dia dah berlaku kelikatan yang pekat tu kan. Maksudnya chemical components dia. Kalau saya ada sharekan dekat dalam slide tadi, kita ada tunjuk yang minyak masak yang warna hitam tu masih lagi digoreng masih lagi digunakan untuk menggoreng ikan kan. So bila digunakan untuk menggoreng ikan tu, ketumpatan kelikatan minyak tu pun dah tinggi sebenarnya. Okey. Jadi komponen yang masuk and then pengguna kadang-kadang dia tak ada kesedaran kan. Dia buang terus ke dalam sinki ataupun buang terus ke dalam longkang ataupun mungkin ada industri kecil-kecilan kan, dia buang terus, dia ada direct terus masuk ke dalam, kita sebut sendiri longkang sahaja. Saya tak ambil sungai, saya tak ambil laut, saya ambil longkang sahaja. So apabila pergi ke longkang, boleh tengoklah gambar yang saya sharekan tadi, longkang tu macam mana jadinya. Dan dia akan mengalir, longkang akhirnya akan mengalir ke sungai. Dan longkang kita menyebut kepada minyak tersebut akan menjadi sumber pencemar yang paling kuat. Ada rantaian dia. Ekosistem tu kata jejas. Ya, betul. Daripada dapur kan untuk tujuan masak kemudian perniagaan. Jadi sekarang ni kita tengok memang yang di kita semua ni dijual ya. Jadi adakah bila dijual ni dia tak melalui jua proses untuk menghapuskan radikal bebas ataupun memang selamat ke tidak? Kita nampak macam murah, harga dia pun macam sekian-sekian. Tapi dari aspek keselamatan pengguna macam mana dah? Okey. Adakah factory bermaksud yang minyak masak paket? Paket yang 1 kilo itulah yang biasa kita tengok di pasar raya lah. Okey. Untuk itu minyak Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB telah mengeluarkan statement dan menegaskan bahawa kualiti minyak masak berpaket dan berat 1 kilogram ini telah mengikut piawaian standard yang telah ditetapkan oleh Jabatan Standard Malaysia. Dia terdapat beberapa kriteria yang Jabatan Standard Malaysia mengukur nilai, mengukur piawaian minyak masak paket ini. Antaranya karakteristik minyak itulah sendiri. Termasuk asid olik, kandungan vitamin E, warnanya dan lain-lain lagi. So saya boleh rumuskan di sini kualiti minyak masak paket dan minyak masak yang terdapat dalam botol di pasaran adalah selamat digunakan dan tidak membahaya pada kesihatan. Cuma yang membahayanya jika ia digunakan berulang kali. Lebih 5 kali habis? Habis. Kualiti asal minyak kedua-duanya sama, selamat digunakan. Terutama kalau minyak paket tu kita kena ada CHOP MPOB atau sirim lah. Dan kalau ikut grade-grade tu betul? Ada yang grade terbawah kan? Grade minyak. Betul. Grade minyak tu peningkatan lah tapisan dia. Okey. Saya nak tanya Prof. Sebab kita ni, benda ni kadang-kadang kita berlaku harian kita kan. Kadang mak kita kan. Okay. Kalau kita goreng ikan bilis pun, sekali pun dah hitam. Dah mula keruh kan? Betul tak? Betul. Okay. Bagaimana tadi kita nak mengelakkan daripada kita buang minyak tu macam tu je dekat sinki? Apa yang sebenarnya perlu dilakukan? Bila dah nampak? Okey, sebenarnya kalau yang minyak tersebut sepatutnya ianya disejukkan dulu. Disejukkan dulu. Lepas tu barulah diletakkan di dalam botol
plastik ataupun kaca lah, tapi lagi bagus sebenarnya botol kaca ataupun disimpan atau untuk diguna semula. So guna semula tu macam yang saya cakap tadilah, kalau setakat untuk di rumah kita boleh buat sendiri untuk hasilkan lilin, untuk hasilkan sabun. Sabun dengan lilin tu macam contoh sabun kita hanya perlukan minyak itu sendiri dengan ada carbonate, okay, and then ada sedikit pewarna not pewarna, I mean pewangi. So bagi wangi sikit, itu cara nak buat, very simple. Itu memang bolehlah untuk yang sebab kita ramai audience kita pun ada yang suri-suri rumah. Betul. Kan. So kita boleh guna semula sebenarnya dekat rumah untuk hasilkan sabun ataupun lilin. Okey, isunya bagi saya lah sebenarnya, kalau sebagai pengguna kita faham tugas kita untuk melestarikan alam sekitar tu sendiri, kita tak sepatutnya direct buang ke sungai. Buang ke dalam sinki lah. Okey, kita tak sepatutnya direct buang ke dalam sinki. So sepatutnya kita sejukkan dulu dan simpan dahulu. Simpan dahulu, tunggu hingga ke satu tahap. Ataupun kalau rasa macam tak nak buat lilin, tak nak buat sabun kan, kumpulkan sahaja. Dan saya rasalah SW Corp bersama-sama dengan konsesi, ada 3 konsesi untuk negeri-negeri di bawah Akta 672 ni, diorang memang ada come out dengan good initiative untuk collect minyak masak terbuang. Boleh generate income sebenarnya. Kita sebagai rakyat kena ambil tahu juga apa inisiatif sebenarnya kalau kita nak membantu sama-sama melestarikan alam sekitar. Ini kan malas lah, buang je. Macam tu. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Ashikin Ahmad Kamal dan juga Dr. Kamarul Zaman Muzaini. Kita boleh tonton kembali di beberapa platform Shine untuk dapatkan kembali maklumat yang berkaitan tertinggal demi keselamatan dan kebaikan bersama ketika menggunakan minyak masak. Sebab kita hari-hari minyak ni memang keperluan kehidupan. Kalau tak guna nanti macam mana pula, tapi kena ada ilmu juga di sebalik penggunaannya.